tak syarah. Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang dapat meluangkan masa pada petang ini di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya. Bersama-sama saya ialah Datuk Suraya, Sisi Politik, Menteri Undang-Undang, dan juga Datuk Ismail, Timbalan Ketua Pengarah JECOM, pemimpin masyarakat dan seluruh rakan-rakan media. Pada hari ini jam 2.43 petang tadi, saya telah membuat satu laporan polis bagi menyiasat gerakan yang didakwa sedang diusahakan dengan bersungguh-sungguh oleh beberapa orang ahli Parlimen Pembangkang untuk menjatuhkan Kerajaan Malaysia Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pendedahan telah dibuat oleh seorang penulis blog yang dikenali sebagai Raja Petra Kamarudin yang mendakwa terdapat gerakan bersungguh-sungguh beberapa ahli Parlimen Pembangkang untuk menggulingkan kerajaan. Gerakan yang dipanggil sebagai langkah Dubai ini jelas adalah satu tindakan tidak bertanggungjawab yang bukan saja mengganggu-gugat sistem demokrasi berparlimen, malah sia-sia kerana akta anti lompat parti yang telah pun diluluskan menghalang sebarang usaha menukar Perdana Menteri dan juga kerajaan di pertengahan pentadbiran. Saya yakin gerakan ini telah dimulakan oleh beberapa orang ahli parlimen termasuk pimpinan pembangkang yang tidak bertanggungjawab. Tindakan mereka hakikatnya boleh memudaratkan demokrasi berparlimen, menimbulkan keresahan dan mencetuskan ketidaktenteraman awam. Cubaan untuk mewujudkan ketidakstabilan politik yang boleh mengancam keselamatan negara mesti digagalkan. Justru saya telah meminta pihak yang mempunyai wewenang, khususnya pihak polis Diraja Malaysia, untuk menyiasat gerakan ini yang sangat jelas bertentangan dengan Seksyen 124B dan Seksyen 124C Kanun Kesiasaan. Makanya pada warga yang masih lagi berdegil, sayugia diingatkan undang-undang sedia ada mesti digunakan bagi menghukum mereka. Dan untuk makluman rakan-rakan media juga, pada hari ini ada gerakan polis, laporan polis ini telah pun dibuat di 12 negeri, ya. Di Johor, di Balai Polis Muar dan Balai Polis Mersing, di Melaka, di IPD Melaka Tengah, di Negeri Sembilan, di Balai Polis Seremban 2, di Selangor, di IPD Shah Alam, wilayah IPD Ceras, Perak, di IPD Ipoh dan juga Balai Polis Hutan Melintang, di Pulau Pinang, IPD Bandar Perda, Bukit Mertajam, di Kedah, Balai Polis Sek, di Perlis, IPD Kanga, di Pahang, di Balai Polis Kuantan dan Balai Polis Besrah, di Sabah, di Balai Polis Tawau, Balai Polis Kota Kinabalu dan Balai Polis Kota Marudu, dan di Sarawak, di Balai Polis Gita. Dan saya yakin akan banyak lagi laporan yang dibuat untuk memberi ruang kepada pasukan polis memulakan siasatan, kerana kita mesti tamatkan cakap-cakap dan cerita-cerita untuk menukar Perdana Menteri dan juga menggulingkan kerajaan pada ketika ini. Terima kasih. Datuk Seri ada sebut nama pembangkang yang didakwa menggerakkan langkah Dubai. Datuk Seri dedahkan dalam laporan polis nama-nama tersebut? Saya tidak dedahkan dalam laporan polis, namun saya percaya dalam siasatan memberi keterangan nanti pasti soalan-soalan ini akan ditanya, dan biarlah pihak polis menyiasat perkara ini. Datuk Seri, ada pihak pembangkang mengatakan bahawa kerajaan hari ini sepatutnya tak perlu PNK sebab Perdana Menteri masa jadi pembangkang pun membuat langkah yang sama. Mungkin Datuk Seri boleh menjelaskan. Ya, sebab itu saya nyatakan tadi bahawa kita mempunyai akta anti lompat parti. Ya. Akta anti lompat parti ini digubal untuk menghalang tindakan-tindakan seperti mana yang telah rakyat Malaysia saksikan. Berlaku perubahan Perdana Menteri beberapa kali. Dan penamatnya apabila kita menggubal undang-undang ini dan melaksanakannya. Dan sebab itulah dalam keadaan sekarang ini, tindakan-tindakan seperti itu tidak boleh sewenang-wenangnya berlaku. Dan kita tahu kalau betul ada ketidakpuasihatian begitu, maka sewajarnya dibawa di parlimen dan tak perlu
untuk dibuatkan satu cerita meresahkan masyarakat dan juga rakyat, kerana kesannya itu adalah kepada khususnya kepada ekonomi negara kita. Para pelabur yang ingin membuat pelaburan dan sebagainya, bila dengar cakap-cakap seperti ini, tentunya akan was-was dan tidak yakin dengan apa yang telah pun dijanjikan oleh PMX. Jadi saya fikir kita mesti tamatkan perkara ini. Datuk, semalam Datuk Sanusi ada kata dakwaan sudah cukup akuan sumpah SD itu, bagaimana pula dengan reaksi Datuk tentang untuk tumbangkan kerajaan? Ya, sebab itu saya tegaskan pada hari ini, kita ingin membuat laporan ini supaya pihak polis menyiasat. Sesiapa pun nampaknya sekarang ni free hand, boleh bagi kenyataan tanpa ada sebarang rujukan kepada undang-undang. Ya. Jangan lupa waktu Perdana Menteri hari pertama di Parlimen pada 19 Disember yang tahun 2022. Perkara pertama yang dilakukan oleh beliau ialah membuat usul undi percaya di dalam Parlimen. Itu cara yang sewajarnya dan sepatutnya mengikut Perlembagaan Persekutuan. Jadi apabila Perdana Menteri tampil membuat undi percaya dan lulus, mendapat sokongan, dan sekarang ni lebih daripada 2/3, mana datangnya 120 SGD dan sebagainya. Jadi perkara-perkara seperti ini adalah angan-angan mak jenit yang kalau sekadar itu hiburan tak apa. Kan? Mungkin Sanusi anggap dia macam karaoke setiap malam. Tetapi ini bukan hiburan. Ini perkara yang serius dan ia tentunya mesti ditamatkan untuk memastikan negara kita dapat diurus dan diyakinkan sebagai sebuah negara yang maju dan ingin sama-sama mengurus, membantu membangunkan ekonomi. Datuk Seri, ada pihak yang mendakwa dengan laporan ini seolah-olah kerajaan terbukai. Apa Datuk Seri? Saya serahkan kepada mereka yang mendapat perspektif itu pun ingin membina perspektif itu. Tetapi bagi pihak kerajaan, tentunya kita ingin menamatkan perkara ini. Sebab kalau tidak nanti dianggap, kerajaan tidak buat apa-apa. Ada cakap-cakap sebegini, nampak kita panik, tidak ada tindakan dan sebagainya. Saya ingin nyatakan kepada mereka yang tidak bertanggungjawab di luar sana, Malaysia ini ada undang-undang. Malaysia ini ada peraturan, Malaysia ini ada perlembagaan. Dan kita telah lalui episod ini pelbagai. Banyak kali lalui episod ini. Kita telah berikan penamatnya dengan Undang-Undang Akta Anti Lompat Parti. Dan dengan adanya undang-undang seperti Seksyen 124 ini, memberikan ruang pada pihak berkuasa untuk menghukum dan menyiasat mereka-mereka yang bertanggungjawab untuk dibawa ke muka pengadilan. Jadi saya minta juga pihak polis untuk segera siasat dan mudah-mudahan mereka yang menjadi culprit ini, yang suka melihat keresahan ini berlaku, dapat kita hukum di bawah undang-undang Malaysia ini. Datuk Seri, sejauh mana Datuk Seri yakin bahawa langkah Dubai ini sebenarnya ada? Kerana kita melihat sebelum ini ada langkah London, tapi juga tidak ditunaikan ataupun dilakukan. Ya. Setakat ini, sejauh mana Datuk Seri yakin kesahihan langkah Dubai ini sebenarnya wujud? Sebab itu saya ambil pendirian hari ini untuk membuat laporan supaya siasatan boleh dilakukan. Ya. Sebab selama ni kita berdiam. Seperti tahun lepas lah, hujung 2023 kan. Kita tengok, betul ke ni? Kan? Ini macam acah-acah ya, sebagainya. Tapi bila nampaknya menguasai sosial media dan persepsi rakyat, saya fikir perlu ditamatkan. Tindakan perlu diambil. Jadi satu laporan harus dilakukan. Untuk apa laporan dilakukan? Supaya pihak berkuasa boleh memulakan tugas. Jadi saya harap selepas ini, dengan puluhan report yang dibuat, ini tentunya satu perkara yang menjadi keprihatinan dan saya yakin pihak polis akan mengambil tindakan yang tegas. Baik. Report negeri lain akan menyusulkan Datuk Tadi saya sebut tadi di semua balai. Hari ini pada tarikh yang sama, pada waktu yang sama, serentak. Ya, serentak. Datuk Seri, boleh ulas sikit masa semalam Presiden UMNO tergesa-gesa atau sama ada kaitan ke dengan langkah Dubai ke apa? Oh, itu saya tiada maklumat. Saya tiada maklumat. Datuk Suraya tak tahu. Tiada maklumat. Datuk Suraya Satu Politik Datuk Seri Azalina. Kena tadi Datuk Seri Zaid. Okey, terima kasih. Alright. Boleh Datuk Suraya?